Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum ini, Yang di Pertuan Agong ada membuat kenyataan berkaitan dengan pengalaman Yang di Pertuan Agong telah melantik ataupun telah menjadi Yang di Pertuan Agong di era ini, yaitu sebanyak 4 Perdana Menteri yang telah dilantik, yaitu Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob, dan Anwar Ibrahim dan juga Mahathir. Dan pada akhirnya pendedahan Yang di Pertuan Agong ini sudah pasti menggemparkan rakyat Malaysia, menggemparkan keempat nama, termasuk 3 bekas Perdana Menteri dan Perdana Menteri hari ini, yaitu Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, hari ini pendedahan terkini daripada Yang di Pertuan Agong yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia, terutamanya di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Saudara-saudara, ada satu kejutan ataupun ada satu kenyataan daripada Yang di Pertuan Agong. Beliau telah membuat pendedahan berhasrat mahu memandu di Lebuh Raya Pen Borneo. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hari ini, sebelum saya meneruskan ulasan menarik hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha menzahirkan impian untuk memandu menelusuri Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak. Wow, ini satu penghormatan terbesar bagi negeri Sabah dan negeri Sarawak. Dan ini sudah pasti mengejutkan ataupun satu berita yang pasti menggemparkan Abang Johari dan juga Ketua Menteri Sabah, yaitu Haji Jinor. Seri paduka melahirkan rasa sukacita prestasi dengan pelaksanaan proyek fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak yang dimulakan pada tahun 2015 serta dijangka siap sepenuhnya pada tahun hadapan, yaitu pada tahun 2024. Menjadi impian beta untuk memandu menelusuri Lebuh Raya Pen Borneo ini, khusus untuk beta mengenali dengan lebih rapat lagi rakyat beta di pedalaman Bumi Kenyalang dan juga negeri di bawah Bayu. Program kembara ini sedang dirangka oleh Istana Negara dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sabah dan Sarawak, Tita Al-Sultan Abdullah dalam Tita Diraja Sempena pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Selain memberikan tumpuan kepada penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam melalui kemampanan sektor pembinaan, Al-Sultan Abdullah bertita usaha membangun dan memperkasa ekonomi di seluruh negara, termasuklah di Sabah dan Sarawak, perlu dipergiat. Al-Sultan Abdullah bertita pembangunan kompleks mahkamah di Sabah dan juga Sarawak juga wajar diberikan perhatian bagi memperkasa pentadbiran undang-undang, infrastruktur berkualiti, dan perhubungan akses luar bandar akan ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utility, bekalan air bersih, bekalan elektrik, dan kediaman yang jauh lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik, termasuk orang asli, terus ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Dalam pada itu, Seri Paduka juga bertita, kerajaan sudah mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia MA 63, yaitu Perjanjian Malaysia 1963. Saudara semua, ini satu berita baik kepada Ketua Menteri Sabah dan juga Abang Johari, Premier Sarawak. Menyentuh berkenaan dengan MA 63, ini satu berita yang baik yang disampaikan oleh Yang di Pertuan Agong. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia bersama di dalam channel ini.
Tuan-tuan dan puan, ada satu perkembangan terkini, ada satu kenyataan terkini daripada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kenyataan ini untuk seorang ahli politik di Malaysia, yaitu Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Anwar Ibrahim, beliau membuat kenyataan, Tun Mahathir sudah lakukan yang terbaik. Tun Dr. Mahathir sudah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi ada juga melakukan kekhilafan. Oke tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan ulasan menarik hari ini, saya ingin bertanya dengan Anda semua. Adakah patut Tun Mahathir letak jawatan sepenuhnya, undur diri sepenuhnya daripada politik, disebabkan kekalahan yang teruk, uang deposit pun, uang taruhan pun kalah? Jadi apakah patut Tun Dr. Mahathir buat? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pernah juga membuat kenyataan sebelum ini bahwa beliau tidak ada masalah dengan Mahathir, tidak mahu bermusuhan pun. Walaupun Mahathir kita dapat lihat beliau masih menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim di media berkenaan dengan kerajaan pentadbiran hari ini, gabungan PH dan BN. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 membuat kenyataan bahwa Tun Mahathir sudah lakukan yang terbaik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian dalam temu bual dengan Thai PBS ketika ditanya berhubung kekalahan Dr. Mahathir bertanding untuk mempertahan kursi parlimennya di Langkawi pada PRU ke-15 pada November lepas. Beliau juga berkata, apa yang perlu dilakukan bekas pengurusi Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang itu ialah segera menerima hakikat mengenai keadaan berkenaan. Saya rasa kita tidak patut ganggu beliau. Beliau sudah menjalankan apa yang patut dibuat. Namun, beliau juga menimbulkan masalah. Buat masa ini lebih baik untuk negara maju ke depan. Kita kena terima reality. Bagi saya, beliau ataupun sesiapa saja lagi cepat, lagi bagus. Apa maksud Datuk Seri Anwar Ibrahim? Lagi cepat, lagi bagus apa? Itu menjadi persoalan ramai orang. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, kita kena terima hakikat yang kita mempunyai peranan. Kita sepatutnya baca isyarat. Apabila ia sudah terjadi, ia terjadi, katanya. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya sama ada mempunyai jawaban terhadap kekalahan bekas Perdana Menteri itu pada pilihan raya umum ke-15. Seperti yang kita tahu, Dr. Mahathir Mohamad aktif sebagai ahli politik, aktif kembali selepas memenangi Melangkawi pada pilihan raya umum ke-14. Bagaimanapun kalah teruk pada PRU 15 di kursi sama apabila hanya memperoleh 4.566 undi. Calon PN pula, Datuk Suhaimi Abdullah memenangi kursi itu dengan majority 13.518 undi selepas mendapat 25.463 undi. Saudara-saudara semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.